Selamat pagi semua pelajar-pelajar. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Seni Visual 970/2 STPM, iaitu berkaitan dengan lukisan pengkaryaan. Okey, hari ini kita nak belajar tentang teknik-teknik yang terdapat dalam lukisan. Apa itu teknik lukisan? Terdapat banyak teknik lukisan. Teknik lukisan ialah penggunaan media lukisan ataupun media kering bagi menghasilkan sesuatu bentuk objek yang dilukis berdasarkan rupa bentuk, jenis objek dan nilai. Teknik dalam lukisan digunakan supaya menimbulkan bentuk tiga dimensi ataupun bentuk yang lebih realistik. Teknik lukisan yang pertama ialah teknik lukisan garisan selari. Jika pelajar lihat di hadapan, garisannya agak selari. Namun begitu, untuk menghasilkan tone, pelajar hendaklah memperbagaikan garisan. Bagi tone yang gelap, penekanan pensel hendaklah lebih kuat dan saiz garisan hendaklah lebih besar dan jarak di antara garisan hendaklah lebih rapat. Berbanding tone yang cerah, penekanan pensel kita agak sederhana, saiz garisan juga hendaklah lebih halus dan jarak di antara garisan lebih jauh. Seterusnya kita lihat pula teknik garisan silang ataupun kita kenali juga sebagai garisan silang pangkah. Okey, ianya sama seperti garisan selari, cuma garisan tersebut kita pangkahkan. Untuk penghasilan tone adalah sama seperti garisan selari. Tone yang gelap, kita akan tebalkan garisan dan penekanan pensel kita lebih kuat. Dan jarak di antara garisan juga lebih rapat berbanding dengan tone yang cerah. Tone yang cerah kita naklah kita haluskan garisan, jarak di antara garisan juga lebih jauh dan penekanan pensel juga hendaklah sederhana. Ini pula adalah teknik lukisan garisan bulatan. Ianya dihasilkan secara berulang-ulang. Untuk menghasilkan tone yang gelap, kita akan ulang-ulangkan garisan bulatan sehingga menimbulkan kesan yang gelap. Manakala tempat yang cerah, kita akan kurangkan bulatan tersebut. Seterusnya kita lihat garisan kontur. Garisan kontur ini adalah dihasilkan mengikut bentuk satu objek yang kita lihat. Contoh yang paling senang kita lihat pada tangan di bawah. Garisan itu dihasilkan mengikut bentuk tangan yang berbentuk seperti silinder yang menampakkan bentuk tangan tersebut. Teknik lukisan garisan campuran. Di sini pelajar boleh memperbagaikan garisan sama ada titik, garisan silang, garisan selari, garisan bulatan dan sebagainya. Kita lihat contoh di atas, terdapatnya garisan titik, garisan silang, garisan silang pangkah dan juga garisan bulatan, iaitu pada pokok, daun pokok tersebut. Seterusnya kita lihat garisan titik. Untuk menghasilkan tone, kita menggunakan titik. Tone yang gelap, kita akan menghasilkan titik yang rapat-rapat. Dan penekanan pensel kita lebih kuat berbanding dengan tone yang cerah.
Tone yang cerah kita jarak-jarakkan di antara titik dan penekanan pensel kita juga kurang. Kita tak perlu tekan dengan kuat. Akhir sekali kita lihat teknik lukisan gosok. Ini adalah biasa dan selalu pelajar hasilkan di sekolah. Kita boleh gosok menggunakan jari ataupun kertas, tisu dan sebagainya. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat pula contoh lukisan yang menggunakan pelbagai teknik yang kita telah belajar sebentar tadi. Ini adalah contoh lukisan yang menggunakan teknik garisan selari. Jika pelajar lihat dalam karya tersebut, semua menggunakan garisan selari. Dalam menghasilkan tone tersebut, tone yang gelap, kita hendaklah menghasilkan saiz garisan tersebut lebih tebal yang menampakkan warna yang lebih gelap dan juga jarak di antara garisan agak rapat dan penekanan pensel juga hendaklah lebih kuat berbanding dengan tone yang cerah. Garisan hendaklah lebih jarak di antara garisan lebih jauh, saiz agak lebih halus dan penekanan pensel juga hendaklah sederhana. Ini pula adalah contoh lukisan yang menggunakan teknik garisan silang. Ianya sama seperti garisan selari, cuma di sini garisan tersebut disilang pangkahkan. Ataupun kita panggil juga sebagai teknik garisan silang pangkah. Bagi menghasilkan tone, tempat yang gelap, garisan tersebut hendaklah lebih terang dan juga lebih tebal. Dan jarak di antara garisan agak rapat. Manakala bagi tone yang cerah, kita akan menghasilkan garisan yang kurang tebal, agak nipis. Jarak di antara garisan juga agak jauh. Dan penekanan pensel kita sederhana kuat. Ini adalah dua contoh lukisan yang menggunakan silang pangkah. Ini adalah contoh lukisan yang menggunakan teknik garisan bulatan. Dalam karya tersebut, bulatan dihasilkan secara berlapis-lapis. Bagi menghasilkan tone yang gelap kita akan memperbanyakkan garisan bulatan sehingga menampakkan kawasan tersebut gelap. Dan juga garisan bulatan hendaklah lebih terang, lebih rapat dan lebih tebal. Okey, berbanding dengan tone yang cerah, garisannya agak nipis dan jarak di antara garisan bulatan lebih jauh dan perlu kurangkan bulatan tersebut supaya menampakkan tone yang lebih cerah. Berbanding dengan tone yang gelap, kita hendaklah lebih terang, lebih kuat penekanan pensel lah. Ini pula adalah contoh lukisan teknik garisan kontur. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, garisan kontur adalah mengikut bentuk sesuatu objek. Contohnya, kita lihat tangan yang dilukis, jari yang dilukis menampakkan bentuk tangan tersebut. Seperti bentuk silinder. Okey, kita boleh melihat urat-urat tangan kita tersebut. Ini adalah garisan kontur.
Ianya sama juga seperti garisan selari, garisan pangkah. Nilai ataupun tone yang gelap kita akan rapat-rapatkan dan garisan kita akan terangkan. Tone yang cerah, garisan tersebut kita akan cerahkan dan juga jarak di antara garisan agak jarang. Ini adalah contoh lukisan yang menggunakan teknik campuran. Jika pelajar lihat dalam karya tersebut, pelbagai teknik yang dicampurkan dalam satu karya. Di sini pelajar boleh menggunakan pelbagai teknik dalam satu karya supaya menghasilkan satu lukisan ataupun lakaran yang baik, ya, yang nampak lebih realistik. Selalunya pemilihan teknik campuran ini kita pilih berdasarkan sifat sesuatu objek. Contohnya, kita lihat pada gambar yang pertama iaitu gambar pokok tersebut. Daun adalah, kita lihat dia berada di belakang. Adalah lebih baik kita menggunakan teknik titik. Manakala pada batang pokok tersebut, kita menghasilkan menggunakan seperti garisan kontur untuk memperlihatkan bentuk pokok tersebut. Dan juga kita boleh mempelbagaikan seperti menggunakan garisan silang pangkah pada batang pokok tersebut. Manakala kita lihat pada bahagian awan, iaitu bahagian yang paling belakang sekali, kita menghasilkan garisan selari yang menampakkan seperti cerah. Garisannya agak jarak di antara garisan tu adalah lebih jarang, ataupun lebih jaraknya lebih jauh di antara satu garisan. Ini ialah contoh lukisan teknik titik. Jika pelajar lihat karya tersebut, semuanya menggunakan teknik titik. Namun begitu, teknik titik adalah bergantung kepada tone ataupun nilai satu objek. Tone yang gelap, kita akan saiz untuk titik adalah lebih besar, penekanan pensel agak kuat dan jarak di antara titik lebih rapat. Berbanding dengan tone yang cerah, penekanan pensel kita agak sederhana, kemudian saiz agak halus. Saiz titik tersebut hendaklah halus dan juga jarak di antara titik hendaklah lebih jauh. Okey, akhir sekali kita lihat contoh lukisan teknik gosok. Okey, yang ini yang selalu dan biasa pelajar hasilkan. Okey, kebanyakan gosok kita boleh menghasilkan menggunakan tangan ataupun gunakan tisu dan sebagainya. Namun begitu, saya kurang menggalakkan untuk pelajar saya menghasilkan garisan teknik gosok kerana teknik gosok ini seolah-olah macam melindungi kelemahan kita. Okey, ini bermaksud nilai garisan strok kita dah hilang. Baiklah pelajar semua, mari kita lihat pula proses lakaran yang menggunakan pelbagai teknik untuk menghasilkan satu lukisan yang menarik. Okey, proses pertama. Proses pertama, pelajar akan membuat lakaran asas berdasarkan bentuk objek. Okey, di sini terdapatnya bentuk silinder, bentuk bulat, bentuk bulatan. Seterusnya, pelajar akan menentukan kadar banding. Kadar banding di antara sesama objek. Okey, sama ada di segi besar saiz, lebar panjang sesuatu objek tersebut hendaklah sama seperti setting yang pelajar lihat.
Kemudian pelajar akan menentukan cahaya. Okey, kita lihat di sini cahayanya di sebelah kanan objek tersebut dan di sebelah kirinya terdapat bayang. Untuk proses yang kedua, pelajar akan memilih teknik yang akan dihasilkan dalam karya tersebut. Dalam karya ini terdapatnya garisan selari pada botol yang di hadapan tu ataupun bekas bulatan yang berada di hadapan. Kemudian garisan kontur itu mengikut bentuk bekas yang bertangkai tersebut ataupun tudung bekas yang berada di hadapan mengikut kontur iaitu bulatan, dan juga garisan titik yang digunakan iaitu pada corak daun pada bekas yang berada di belakang tu. Okey, untuk proses akhir sekali iaitu kemasan lukisan dengan memperjelaskan tone pencahayaan iaitu berkaitan dengan tempat yang cerah, tempat yang gelap, bayang dan juga jalinan. Okey, ini adalah proses akhir sekali untuk kita hasilkan lakaran kita ataupun lukisan kita lebih kemas dan menampakkan jalinan yang terdapat pada objek tersebut. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum mengakhiri video pada hari ini adalah tugasan untuk pelajar untuk hari ini, iaitu meniru semula lukisan yang terdapat di hadapan berkaitan dengan pelbagai teknik yang kita telah belajar tadi seperti silang pangkah, selari dan sebagainya. Okey, di sini saya harap pelajar semua meniru kembali karya tersebut. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali kita dalam video yang akan datang.